الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala. Walaupun dalam suasana hari hujan, tapi alhamdulillah kita masih lagi dapat hadir. Mungkin dengan motor kita, mungkin dengan kereta kita, dan apapun juga ianya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah supaya kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa dipilih untuk berada pada jalan-jalan kebaikan. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid, iaitulah adab-adab seseorang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Jadi kita masih lagi menghuraikan berkenaan dengan sembahyang. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati azamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Dia kata, dan pada pertemuan yang lepas kita dah terang
hendaklah seseorang itu dia jaga sungguh-sungguh sembahyang 5 waktu ini. Kerana ianya merupakan satu perintah yang besar. Kemudian daripada sembahyanglah amalan-amalan lain akan diterima pada sisi Allah. Kalau amalan sembahyang ni diterima oleh Allah, insya-Allah tuan-tuan, amalan-amalan lain akan turut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang jaga sembahyang, maka dia ada kekuatan untuk meninggalkan fahsyak dan juga mungkar kepada Allah. Tuan-tuan, bila mana dia tidak melakukan dosa kepada Allah, ataupun dia buat dosa tetapi dengan segera dia bertaubat kepada Allah, maka kehidupan dia akan jadi kehidupan yang diberkati. Dan dia akan diberikan dengan kehidupan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terang pada minggu yang sudah, bila kata sembahyang, dia kena sempurnakan semua yang ada dalam sembahyang. Baik itu bacaan-bacaan dalam sembahyang dan juga segala perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang. Dan dia kena sempurnakan semuanya itu. Dan dia kena tambah satu lagi. Dan apa dia? Dia kena buat persediaan dalaman dia, agar hati dia ketika mana mendirikan sembahyang dalam keadaan dia jaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni sembahyang dia hendaklah khusyuk, sembahyang dia hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut qadar berapa banyak yang dia khusyuk di dalam sembahyang dia. Dan sebab itu Nabi SAW kata, ada orang yang Allah Ta'ala berikan pada dia 5 pahala sahaja. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan pada dia mungkin 8 pahala. Ada orang yang dia mendapatkan 10 pahala, kata Nabi. Dan ada juga orang yang hanya mendapatkan separuh daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya biqadril khusyuk, Nabi kata. Semuanya adalah mengikut qadar kekhusyukan dia ketika mana dia mendirikan sembahyang. Dan maka malam ni dia sebut, Imamul Haddad sebut, dia kata, wa ash'ir qalbaka, hendaklah engkau rasa pada hati engkau, dia kata. Bila ni tuan-tuan? Sebelum masuknya sembahyang. Wa ash'ir qalbaka, hendaklah engkau rasa dalam hati engkau, qabla dukhuli fi salah, sebelum engkau masuk di dalam sembahyang. Tuan-tuan, maknanya apa? Sebelum kita mendirikan sembahyang ni, hendaklah kita melakukan persediaan. Tuan-tuan, Masya Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang nak mendirikan sembahyang, dia bersiap-siap bukan pada waktu azan. Dan orang yang nak sembahyang bukan selepas azan dia baru nak bersiap-siap. Dan sekurang-kurangnya bila mana dia nak sembahyang ni, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, nisfus sa'ah, setengah jam sebelum mendirikan sembahyang dia kena buat persediaan. Tuan-tuan, Masya Allah, macam tu sekali Imam Ghazali dia ajak pada kita bila mana kita nak dirikan sembahyang. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata Nabi SAW,
Man aqama lis-salah, siapa-siapa dia yang berdiri kerana dia nak sembahyang, kata Nabi, fa aqbalallahu biwajhih, maka Allah akan menghadapkan semua rahmat dia kepada orang yang sembahyang ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Masa dia sembahyang tu, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu bila sebut sembahyang ni, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salah. Allah Taala kata, dan hendaklah kamu dirikan sembahyang, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya sembahyang ni wajib. Nah, Allah Taala kata wa aqimis salah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, pasal apa yang kita dirikan sembahyang? Allah Taala kata li zikri, adalah kerana kamu mengingati aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi sembahyang yang kita duk buat ni, ianya adalah untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata ulama, siapa-siapa yang sembahyang tetapi lalai, tuan-tuan, dia bukanlah orang yang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita dirikan sembahyang ni pasal apa? Ianya adalah kerana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad, wa ash'ir qalbaka qabla dukhulis salah, maka hendaklah engkau masukkan di dalam hati engkau sebelum engkau mendirikan sembahyang, apa dia? Azamatan, iaitulah rasa keagungan kepada Allah. Tuan-tuan, kita ada rasa tak? Bila mana kita sembahyang ni, kita berdiri ni, kita masukkan dalam hati kita rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia berdiri nak sembahyang, dia berdiri biasa lah. Ada orang yang dalam sembahyang pun dia boleh teringat kepada benda-benda hak yang lain. Tuan-tuan, sebab itu dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala menegur kepada orang-orang yang sembahyang dia teringat sana sini. Kemudian tu dia langut atas, dia pandang kanan, pandang kiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya orang ni sembahyang tak hadir hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala kata ni dalam hadis kudusi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila man taltafit, kata Allah. Wahai hamba-Ku, kata Allah, ila man taltafit, kamu ni berpaling kepada siapa? Kamu pandang kepada siapa? Kata Allah. Hal khairun minni, kata Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka disebutkan dalam di dalam hadis, siapa-siapa yang berpaling daripada Allah dalam sembahyang dia, tuan-tuan, dia tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Tuan-tuan, maknanya tak khusyuk keadaan sembahyang dia. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, mula-mula Allah Ta'ala akan tegur dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala kata macam tadi, ila man taltafit, kamu pandang siapa? Hal khairun minni, adakah benda yang lebih baik daripada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sehingga kata Nabi SAW, bila mana orang ni berpaling dengan Allah di dalam sembahyang dia, a'radallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berpaling daripada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, orang yang jaga sembahyang, Allah Taala akan jaga dia. Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama dengan dia. Dan tu sebab itu kita nak titik beratkan soal sembahyang ni. Sebagaimana kita titik beratkan dengan PRU yang tak lama lagi ni. Masya-Allah.
Bab semayang ni pun kita nak kena titik beratkan dia. Tuan-tuan, Masya Allah. Orang yang dirikan sembahyang dengan elok, dia dirikan sembahyang dengan dia merasakan keagungan Allah Ta'ala di dalam hati dia. Tuan-tuan, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hari kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man shalla as-salawati li waqtiha. Siapa-siapa yang mendirikan sembahyang pada waktunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba kita usahakan, kita sembahyang ni pada awal-awal waktu. Tuan-tuan, walaupun sembahyang ni dia ada 3 waktu. Yang pertama adalah awal waktu, yang keduanya pertengahan waktu, kemudian dia ada akhir waktu. Tuan-tuan, tapi kita cuba untuk dirikan sembahyang pada awal waktu. Tuan-tuan, yang paling baik, tuan-tuan, yang paling baik kata ulama, bila mana dia mendengar seruan azan, maka disitulah tempat dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, yang ni yang ni adalah hak yang paling bagus, yang paling baik sekali. Samalah apa ni orang perempuan pun, kalau dia duduk kat rumah, kemudian dia dengar seruan azan berkumandang, tuan-tuan, dia pun terus serlum dia punya telekung dia, kemudian dia pun mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, maknanya dia sembahyang pada awal waktu. Yang ni paling baik sekali, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata, man shalla salawati li waqtiha. Siapa-siapa dia yang sembahyang pada waktunya, kemudian dia buat apa? Wa asbagha laha wudu'aha. Kemudian dia menyempurnakan wuduk dia. Tuan-tuan, kita ambil wuduk bagi sempurna, tuan-tuan. Jangan tinggal segala yang diwajibkan dalam wuduk, kemudian segala sunat-sunatnya, kemudian segala sunnah-sunnahnya. Tuan-tuan, jangan kita tinggal, kerana disebutkan oleh ulama, siapa-siapa yang menyempurnakan wuduk, maka akan mempengaruhi sembahyang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kita sempurnakan kita punya wuduk kita. Tuan-tuan, Masya Allah. Jadi kata Nabi SAW, wa asbagha laha wudu'aha, dan juga dia menyempurnakan wuduk dia. Kemudian Nabi kata, wa atamma laha qiyamaha, kemudian dia sempurnakan berdiri dia dalam sembahyang. Wa khusyu'aha, dan dia menjaga kekhusyukan dia di dalam sembahyang. Wa ruku'aha, dia jaga rukuk dia. Wa sujudaha, dan dia menjaga sujud dia. Tuan-tuan, sebab itu kita jangan buat lebih kurang je pada perbuatan sembahyang ni. Tuan-tuan, Nabi SAW, bila mana Nabi sembahyang berjemaah, tuan-tuan, disebutkan oleh para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi kalau dia salat berjemaah, sahabat kata, Nabi adalah orang yang paling ringkas sembahyang dia. Tetapi Nabi juga adalah orang yang paling sempurna dalam melakukan perbuatan sembahyang, kata sahabat. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi berdiri sungguh. Nabi rokok betul-betul. Tuan-tuan, bila Nabi i'tidal betul. Nabi sujud bagi elok. Tuan-tuan, maka dalam hadis kata, siapa yang menyempurnakan semua perbuatan ni, tengok tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Kharajat
Wahia bayda musfirah. Maka keluarlah sembahyang itu, keluar daripada sembahyang tu. Wahia bayda al-musfirah. Tuan-tuan, cahaya putih yang terang benderang. Maknanya apa? Satu sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu lagu mana? Dia sembahyang awal waktu, kemudian dia sempurnakan wuduk dan dia sempurnakan semua perbuatan dalam sembahyang dia. Dan Nabi kata, kharajat wa hiya bayda musfirah. Maka keluar daripada sembahyang tu cahaya putih yang terang benderang, taqul, dan juga cahaya ini akan berkata kepada orang yang sembahyang. Tuan-tuan, apa yang dia kata? Dia kata, hafizakallahu kama hafiztani. Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku, dia kata. Tuan-tuan, cahaya ni kata. Tuan-tuan, maksud cahaya dekat sini apa dia? Kebaikan daripada sembahyang yang dia dirikan. Dia kata kepada orang yang sembahyang, hafizakallahu kama hafiztani. Engkau akan dijaga oleh Allah sebagaimana engkau menjaga aku, kata cahaya ni. Tuan-tuan, sebab itu tadi kita sebut, orang ni, manusia ni, selagi mana dia jaga sembahyang dia bagi elok, itulah gambaran kehidupan dia. Tuan-tuan, dia sembahyang sempurna, demikian gambaran kepada kehidupan dia yang sempurna. Tuan-tuan, kemudian Nabi SAW kata lagi, wa man sallaha li ghairi waqtiha. Dan siapa-siapa yang sembahyang luar daripada waktu dia. Tuan-tuan, Masya Allah, orang yang tak jaga sembahyang ni, dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tu ayat tu, surah tu. Tuan-tuan, akhir daripada surah tu Allah Taala kata apa? Fawailul lil musallin. Kalau baca tak habis, dia bawa maksud apa dia? Maka neraka willah bagi orang-orang yang sembahyang. Tuan-tuan, tu kalau baca tak habis, maka neraka willah bagi orang-orang yang sembahyang. Jadi ada orang kata, nak buat apa sembahyang dia kata? Kalau sembahyang pun duduk dalam neraka juga. Tuan-tuan, ayat tu tak habis lagi. Allah Subhanahu wa taala kata, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Iaitulah mereka-mereka yang lalai dengan sembahyang mereka, kata Allah. Tuan-tuan, ada orang dia tafsirkan salah ayat ni. Dia tafsirkan lagu mana? Kalaulah kita sembahyang tak khusyuk, maka kita akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau sembahyang kita ni tak khusyuk dan tidak hadir hati dengan Allah, maka orang ni akan dimasukkan dalam neraka will Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apakah demikian tafsiran dia? Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi itu orang yang lalai ni siapa dia? Tuan-tuan, siapakah dia orang yang lalai ni? Orang yang lalai berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, orang yang sahun, orang yang lalai ni adalah orang yang mendirikan sembahyang di luar daripada waktu sembahyang. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia selalu sangat sembahyang akhir waktu. Macam tu. Tuan-tuan, kalau kata maghrib pukul 7, kan? Dia solat asyak pukul berapa? 6.55. Rapat dia weh. Dia bagi tu rapat. Tuan-tuan, pasal apa? Dia kata senang, Ustaz. Kan?
Lepas ni tak payah wuduk, tak payah apa dah. Terus mayang maghrib ya terus. Senang. Tuan-tuan. Jadi orang yang sahun adalah orang yang tak jaga waktu sembahyang dia. Dan maknanya apa? Dia sembahyang dari luar sembahyang ataupun dia sembahyang di akhir waktu sembahyang itu sendiri. Baik. Kemudian Nabi SAW kata, "Wa man sallaha li ghairi waqtiha." Dan siapa-siapa dia yang sembahyang di luar daripada waktu dia. Dan dia lalai dengan waktu sembahyang. Dahlah sembahyang lambat ataupun sembahyang di luar waktu, lam yusbir laha wudu'aha. Dia tidak menyempurnakan wuduk dia. Tuan-tuan nak sempurna lagu mana? Kalau sembahyang asar pukul 6.50, lagi 10 minit nak sembahyang maghrib. 6.50 tu baru pi bilik ayah. Maka tak sempurnalah dia punya wuduk dia. Ambil pun lebih kurang saja. Pasal apa? Nak ligan waktu tu. Dia nak ligan waktu tu. Ada orang kadang-kadang dia boleh set time. Tak apa dia kata. Kalau orang azan pun, kalau aku sempat 1 rakaat, aku dapat lagi sembahyang tu. Tak apa dia kata. Tuan-tuan, dalam bab ni berbeza pendapat antara Imam Romli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tuan-tuan, Imam Romli kata dia mesti kepada sampai rakaat barulah dia akan mendapatkan sembahyang tu. Tuan-tuan, tapi tidak bagi Imam Ibn Hajar. Imam bin Hajar kata apa? Dia kena dapatkan serakaat sembahyang tu. Tuan-tuan, barulah dia dapat seluruh daripada sembahyang yang dia dirikan. Masa tu orang tengah azan. Tuan-tuan, dia boleh setting time macam tu. Tuan-tuan, apapun juga orang ni tak jaga waktu sembahyang dia. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Lam yusbigh laha wudu'aha. Dia tidak menyempurnakan wuduk dia. Kemudian bila dah tak sempurna wuduk, dia pun masuk sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa. Lam yutim laha khusyu'aha wala ruku'aha wala sujudaha. Dan dia tidak menyempurnakan kekhusyukan dia. Dia tak sempurnakan rukuk dia. Dan juga dia tidak sempurnakan sujud dia. Dan tuan nampak kan jadi orang yang sembahyang lagu ni. Kata Nabi SAW, kharajat wahiyas sauda muzlimah. Keluar daripada sembahyang tu cahaya. Tuan-tuan, tapi cahaya tu lagu mana? Sauda muzlimah. Warnanya adalah warna yang sangat-sangat hitam, kata Nabi SAW. Taqul. Dan juga benda ni, benda hitam ni, akan kata kepada yang mendirikan sembahyang lagu ni. Dan dia kata apa? Dayya'akallahu kama dayya'tani. Allah menyempitkan engkau. Allah akan sempitkan, Allah akan susahkan engkau. Kama dayya'tani, sebagaimana engkau menyempitkan aku, kata benda ni. Dan maknanya apa? Orang yang tak jaga sembahyang dia, maka kehidupan dia juga akan sempit. Kehidupan dia akan jadi celaru, huru-hara. Dan pasal apa? Kerana dia tidak menjaga akan sembahyang dia. Ni yang dimaksudkan daripada hadis Nabi SAW. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, kata Allah, sesungguhnya telah berjayalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, mula-mula dalam ayat ni, dalam surah Mu'minun ni, Allah Subhanahu wa taala dia beritahu orang yang berjaya ni mula-mula sekali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, yakni dia percaya pada Allah, yakni dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata lagi,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang berjaya ni, kata Allah, adalah orang-orang yang dalam sembahyang dia khashi'un. Mereka itu khusyuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, makna khusyuk ni apa dia? Makna khusyuk, dia hadir hati dia ketika mana dia mendirikan sembahyang, ketika mana dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu ulama bincang. Kadang-kadang kita pelik juga. Pasal apa yang kita ni tak boleh nak khusyuk di dalam sembahyang kita? Tuan-tuan, Masya Allah, no? Orang yang boleh sembahyang khusyuk ni, tuan-tuan, dia akan diberikan segala-gala kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita pernah sebut sebelum ni, kita jangan pandang hanya sekadar kerja buat kita. Selama kita bekerja, kita boleh duit. Kemudian selama kita duk bekerja ni, kita boleh himpun banyak harta. Tuan-tuan, kita jangan pandang pada kerja buat kita. Tuan-tuan, sebenarnya yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia ni, sehinggalah manusia itu sukses dan juga berjaya, tuan-tuan, kerana dua benda yang kita sebut tadi. Yang pertama, kerana dia beriman kepada Allah. Dan yang keduanya, kerana dia mendirikan sembahyang dalam keadaan dia khusyuk dan menghadirkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka ulama bincang, pasal apa yang dia tak boleh nak khusyuk ni? Tuan-tuan, saya ambil sikit daripada kitab As-Salah. Tuan-tuan, dia kata, tuan-tuan, di antara punca kenapa kita sukar untuk khusyuk dalam sembahyang ni, tuan-tuan, pasal apa? Kerana hati dia munsyaghilun bidunya. Kerana hati dia terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi. Tuan-tuan, hati dia dipenuhi dengan dunia. Hati dia disibukkan dengan perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sehingga kan benda tu terbawa-bawa di dalam sembahyang dia. Tuan-tuan, akhirnya dia pun sembahyang tak boleh nak khusyuk. Tuan-tuan, wa'ayazubillah, dia sembahyang pun dalam keadaan dia tak jaga waktu sembahyang. Tuan-tuan, tadi kita sebut dah, orang yang menyempitkan sembahyang, dia juga akan disempitkan kehidupan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, bila mana seseorang dia nak masuk dekat dalam sembahyang, dia kena rasa dalam hati dia. Tuan-tuan, dia nak kena muhasabah lah. Tuan-tuan, dia nak masuk dalam sembahyang, dia kena masukkan dalam hati dia muhasabah, dan juga dia kena berikan perhatian, azamata, rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena ada rasa keagungan, man turidul wuquf, kepada siapa yang dia nak berdiri baina yadaihi jalla wa ala. Yang dia nak berdiri ini adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu cicit Nabi SAW. Nama dia adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Masya Allah, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardah ni, setiap kali dia berwuduk, dia akan sempurnakan wuduk dia. Dan ni Ali Zainal Abidin, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Masya Allah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ni, dia mempunyai akhlak persis sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pernah satu hari ni nak cerita kebaikan
Ali Zainal Abidin, cicit Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari bila Ali Zainal Abidin di tengah mayang, tiba-tiba ada satu orang pun dia masuk dalam masjid dan dia semayang. Dan bila dah habis semayang semua sekali, orang ni pun keluar daripada masjid. Ali Zainal Abidin dia tetap kat masjid tu. Dia berzikir, munajat apa semua sekali, orang ni keluar. Dan dalam perjalanan orang ni dia raba dia punya poket dia, beg dia, tengok-tengok duit dia hilang. Dan dalam jumlah yang begitu banyak dan begitu besar. Dan orang ni pun dia kata apa? Allah, dia kata, duit ni perasan tinggal dekat masjid perasan ni. Dan dia pun patah balik, dia cari duit dia kat masjid, tengok-tengok tak ada. Dan bila cari-cari tak ada ni, kebetulan dekat situ ada Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Dan orang ni kata apa? Orang ni kata, perasan tak ada orang lain dah, ambil dia. Dan moga kawan tu seorang yang ada kat situ, orang lain tak ada. Perasan nak ni ambil. Tuan-tuan, orang ni pun meluru kepada Ali Zainal Abidin dan dia berkasak kepada Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, orang ni tak tahu yang ini adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu bila orang ni berkasar kepada Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda, dia kata, hang curi duit aku, lah ni ganti balik duit yang engkau ambil. Tuan-tuan, Ali Zainal Abidin dia kata, tak bawa dia dah. Lah ni aku tak bawa duit. Mai ikut aku pergi rumah, hang hilang berapa? 1000 dinar, dia kata. Tuan-tuan, Ali Zainal Abidin pimpin dia bawa pergi ke rumah, ambil duit 1000 dinar, diberikan kepada orang yang tuduh dia. Dan tak apalah, orang tu pun dah ambil duit, maka selesai, maka orang tu pun balik. Tuan-tuan, bila dia balik, dia masuk dalam bilik dia. Tuan-tuan, dia tengok-tengok rupa-rupanya duit 1000 dinar tu dia tak bawa pun. Dia tak bawa pun duit 1000 dinar tu. Dia ada dekat dalam, entah bawah bantal ke, entah bawah tilam ke. Tuan-tuan, ada duit tu. Dia kata, lah, aku lupa. Rupanya aku tak bawa duit. Tuan-tuan, dia mula terfikir, siapa dia orang ni? Tuan-tuan, dia pun berpatah balik. Akhirnya dia cari kat masjid, Ali Zainal Abidin tak ada dah. Tuan-tuan, maka dia tanya dengan orang-orang sekitar itu. Tuan-tuan, orang sekitar ni kata, dia adalah Ali Zainal Abidin, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tuan-tuan, ni akhlak cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ali Zainal Abidin ni, tuan-tuan, antara dia punya tabiat dia, setiap kali dia berwuduk, bila dia masuk semula dekat dalam rumah, tuan-tuan, muka dia akan jadi pucat, sepucat-pucat dia. Lalu orang tanya dengan dia, wahai Ali, pasal apa wajah kamu pucat setiap kali kamu mengambil wuduk? Tuan-tuan, kata Ali Zainal Abidin, tidakkah kamu tahu saat lagi ni kita akan berhadapan dengan Rabbul Jalil, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian contoh bagaimana orang yang sebelum daripada semayang dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kata Imamul Haddad, sebelum engkau masuk dalam sembahyang kau, rasakan terlebih dahulu azamata, rasa keagungan di hadapan siapa yang engkau nak berdiri, kata Imamul Haddad rahimahullah taala. Maka dia kata lagi, wahzar, dan berhati-hati, kata Imamul Haddad, antunajiya malikul muluk wa jabbaral jababirah. Hati-hati, dia kata,
Jangan sampai engkau bermunajat dengan Malikul Muluk ini. Jangan sampai engkau bermunajat dengan raja segala raja ni. Tuan-tuan, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Wa Jabbaral Jababirah, dan juga yang maha perkasa daripada segala yang perkasa. Tuan-tuan, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu masya-Allah tabarakallah. Di dalam kitab tauhid kita telah pun diajar, segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mustahil dia bersifat dengan naqais. Dan apa dia naqais? Kekurangan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bersifat dengan segala kesempurnaan. Jadi kata Imam Al-Haddad, hati-hati, jangan sampai kamu bermunajat di hadapan raja segala raja, perkasa daripada segala yang perkasa ni, biqalbin lahin, dengan hati kamu yang lahin, yang lupa dengan Allah, dengan hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahlah lalai, tuan-tuan, mustarsilin fi audiyatil ghaflah, kemudian engkau membiarkan pula kelalaian itu dia pi jauh sehinggalah ke lapangan kelalaian. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia semayang ni dalam keadaan lalai sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi kita baca hadis lah, benda ni disebut oleh ulama. Kalau dah berpaling dalam semayang pun Allah berpaling daripada dia. Dan lalu ulama kata, macam mana pula orang yang sembahyang kalau hati dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, lebih lagi lah orang tersebut tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, tuan-tuan, dalam bab apa ni adab, di dalam bab adab dan juga di dalam bab hati ni, doktornya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Masya-Allah. Pasal apa? Imam Ghazali ni dia terkenal dengan kitab dia Ihya Ulumuddin. Dan antaranya yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah berkenaan dengan hati manusia. Dan sebab itu masya-Allah, Imam Ghazali ini dia punya kitab dia menjadi rojokan dan dia cukup mudah. Dia cukup mudah. Dan juga Imam Ghazali dia tidaklah orang kata terlalu rumit. Tidaklah dia terlalu orang kata rawamit yang mendalam sangat sehingga kita pun kadang-kadang keliru dan kita pun tak tahu nak hurai kok mana ni. Tata masya-Allah. Ini Imam Ghazali rahimahullah taala mudah dalam penghuraian dia. Dan jadi Imam Ghazali rahimahullah taala dia kata apa? Kerana tu orang-orang yang sebelum dia masuk di dalam sembahyang, dia kata hendaklah terlebih dahulu dia memandang kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia membaca qul a'udzu birabbin nas, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan bacaan nas ni tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak diganggu oleh syaitan ketika mana kita berada di dalam sembahyang kita. Tuan-tuan, tapi baca bukan dalam sembahyang, luar sembahyang. Luar sembahyang tak apa. Luar sembahyang ni tuan-tuan nak berdoa sebelum sembahyang, ya Allah, bagi aku ni jangan terganggu dalam sembahyang, boleh, tak ada masalah. Jangan pula nanti dalam sembahyang dah Allahu Akbar, angkat tangan pula berdoa lah apa semua sekali, tak boleh. Melainkan kita baca surah An-Nas ni untuk surah selepas daripada Fatihah, hak tu tak apa.
Nah, tuan-tuan, yang kita sebut ni bacaan nas ni sebelum daripada sembahyang. Dan tujuan dia untuk apa? Adalah supaya kita lebih khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa? Kerana kita tak mau menghadap Allah Taala biqalbin lahin, dengan hati yang lupa, mustarsilin fi audiyatil ghaflah, dan kita tak mau menerawang dengan segala kelalaian kita. Dan tuan, sehinggalah badan kita ada di situ tetapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan perkara ni pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah wa taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu